Kitab Fathul Mu'in kita ni muka surat 206. Jadi hok baca minggu lepasnya perenggang yang kedua. Dah. Surat 206 perenggang yang kedua. Jadi sepatutnya kita mula baca perenggang yang ketiga daripada atas tu. Tapi insya-Allah minggu ni kita sambung balik hok pembicaraan hok minggu lepas. Pembicaraan hok minggu lepas satunya berkaitan dengan kita memperingatkan imam. Kita memperingatkan imam. Contohnya orang lelaki memperingatkan imam. Apabila imam kurang rakaat ataupun lebih rakaat dengan subhanallah. Kita kata subhanallah ni dia keluar 4 kosak. 4 kosak di hati kita. Kita kata subhanallah ni, yang pertama kosak zikir. Sebab subhanallah ni zikir. Yang kedua kosak zikir serta kosak untuk memberitahu imam ada membuat kesilapan. Yang ketiga kosak zikir kosak memberitahu semata-mata, tidak kosak zikir pun. Yang keempat tak ada, keluar mulut je, tak ada kosak apa-apa. 4 kosak. Sama juga dengan persoalan imam memperkuatkan takbiratul ihram, takbir intiqalat, Allahu akbar, Allahu akbar. Kenapa imam memperkuatkan? Adakah kosak zikir ataupun kosak zikir serta nak supaya makmum sedar imam berpindah rukun? Maknanya kosak zikir dan memberitahu. Yang ketiganya kosak nak suruh makmum belakang sedar je. Yang keempat tidak ada kosak apa-apa. Ini 4 kosak. Jadi solatnya sah hanya 2 kosak sahaja. Kosak zikir semata-mata, kosak zikir serta memberitahu. Kosak memberitahu batal solat. Tidak kosak apa-apa pun batal solat. Faham tak? Jadi sekarang ni contoh yang pertamanya, imam terkurang rakaat ataupun imam terlebih rakaat, naik rakaat kelima imam. Kita pun subhanallah tegak imam. Dia dalam solat, tuturan dalam solat hanya 3 sahaja. Yang pertama Quran, yang kedua zikir, yang ketiga doa. Ini tuturan dalam solat. Tak boleh lari daripada Quran, zikir dan doa. Sekarang ni kita subhanallah ni ke apa? Zikir ke apa tu? Zikir lah. Kosak zikir tak apalah. Kosak zikir serta nak memberitahu imam, imam ni sudah naik rakaat kelima. Dan jadi capur dengan memberitahu tu. Tapi kosak zikir juga, maka solatnya tidak sah. Tapi kalau kosak memberitahu semata-mata, bukan kosak zikir, tidak ada kosak zikir, maka solatnya batal. Sebab dalam solat Quran, zikir, doa. Sekarang ni apa ni? Subhanallah ni apa ni? Subhanallah nak beritahu kata imam lah. Bukan zikir, bukan doa. Batal lah solat. Dalam solat tak ada 3. Quran, zikir, doa. 3 je dalam solat ni. Yang boleh kita keluar lidah mulut kita tuturan dalam solat 3 je. Tiba-tiba subhanallah tidak kosak zikir. Kosaknya apa? Nak memberitahu. Tu keluar dah daripada hak yang dibenarkan di dalam solat daripada tuturan. Batal lah. Tidak kosak apa-apa. Tidak kosak apa-apa. Keluar mulut je. Subhanallah. Atau khilaf ulama lah. Dia ada 2 pandangan. Satu pandangan, selagi tak kosak memberitahu, solatnya tak batal. Tapi pandangan muktamad, walaupun dia tak kosak apa-apa, dengan bahu tidak kosak memberitahu, dia kosak tak zikir, dah batal juga. Dah kita dalam solat, kita duk baca gapa-gapa dalam solat, kadang-kadang kita baca tak ada kosak zikir pun khoyar. Hak tu memang bacaan dalam solat dah. Dalam rukuk ada bacaan dah. Dalam sujud ada bacaan dah. Kita pun tasbih dalam rukuk sujud. Tapi oleh kerana kita ni khoyar je, tak teringat pun ketika mana kita bertasbih dalam rukuk, nak niat zikir macam mana. Hak tu memang bacaan dia dah tu.
Kita tak kosak zikir pun sudah masuk dalam niat solat kita. Saja aku semayang. Hak tu semua semayang belaka dah masuk dalam tu. Hak kita baca tu semayang lah orang panggil tu. Walaupun kita tak kosak zikir pun. Ada pun sekarang ni cukup 4 rakaat, bangkit daripada sujud yang kedua, bangun congok, duduk tasyahud, bacaannya apa? Tahiyat bacaan. Kita baca tahiyat, tak kosak zikir pun tak ada masalah. Sebab kita niat dah, aku solat ni. Hak aku baca ni solat lah ni. Tiba-tiba dia congok, subhanallah. Kenapa masuk terbit subhanallah, masa dia congok gitu? Bacaan solat? Ada. Kalau kita duduk congok tasyahud akhir, kita membaca at-tahiyyat, mengkosak zikir dah. Itu dah dia solat. Itu dah dia bacaan dalam solat. Kita tak kosak zikir pun, kita niat dah, sahaja aku semayang. Hak aku buat ni semayang ni. Perbuatan aku ni pun semayang, bacaan aku ni pun semayang. Tak kosak apa-apa pun jadi semayang. Sebab ini memang perbuatan semayang, ini bacaan semayang. Sekarang kita duduk congok tahiyat akhir, at-tahiyyat, tak apalah, itu memang bacaan solat dah, walaupun kita tak nak zikir pun. Tiba-tiba duduk congok, imam congok nak kat kelima, subhanallah. Ada subhanallah dah duduk congok gitu? Ada subhanallah? Tak ada lah subhanallah. Tahiyat ada lah. Subhanallah tu apa tu? Kosak apa subhanallah tu? Tak kosak apa-apa, tak kosak zikir, keluar daripada hak dibenarkan dalam solat, maka batal solat. Kosak beritahu ke tu imam. Kosak beritahu tu kosak benda lain dah, bukan kosak solat tu. Maka batal solat hak makmum hak tegur subhanallah tu. Sebab dia sudah keluar daripada Quran, zikir dan doa. Digi tambah dengan subhanallah. Kenapa tu? Kosak kan ni nak memberitahu. Salah. Dalam solat kita ni. Tak kosak apa-apa. Tak kosak apa-apa. Subhanallah tu zikir. Tapi yang kita duk sebut subhanallah tu bukan taing dia. Taing dia duk congok tasyahud akhir ni. At-tahiyatul mubarakatus salawat lah. Hak tu hak taing kita sepatut kita baca. Tiba-tiba keluar mulut subhanallah. Apa benda pula begitunya? Kosak apa tu? Ni kira pandangan hak muktamad dalam mazhab Syafi'i kita lah. Hak tegur subhanallah ni, ini jarang-jarang berlaku. Hak beratnya, hak imam takbirnya dengan kuat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia sebenarnya takbir berpindah rukun, termasuk takbiratul ihram. Hukum asalnya perlahan. Walaupun semayang tu subuh, maghrib, isyak, semayang hak jenis bacaan kuat sekalipun, takbir tetap sunat perlahan. Yang imam jadi kuat takbir ni kenapa? Kerana nak suruh makmum belakang sedar. Ni keluar daripada hak Quran, zikir dan doa. Kosak seumpama tu batal solat. Dan kena kosak apa? Kosak zikir. Kosak apa? Kosak zikir serta nak suruh makmum belakang sedar, kita berpindah rukun imam ni. Tak kosak apa-apa pesen tu imam dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kosak zikir ke tak? Tak. Memang Allahu Akbar tu zikir sebab berpindah rukun. Itu memang zikir. Memang kalau tak kosak apa-apa pun tak ada kosak apa-apa lah. Itu memang zikir dah tu. Kuat tu kenapa? Hak timbul isu kuat tu. Bukan hak isu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Kita semai seorang kan? Kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tak kosak zikir pun tak apa. Sebab itu memang bacaan solat. Tapi sekarang ni imam jadi Allahu Akbar. Kuat tu kenapa tu? Yang asalnya perlahan. Kenapa kuat? Nak suruh makmum belakang sedar. Batal solat. Kenapa kuat? Kosak apa? Aku tak ada kosak apa-apa. Dan takbir kuat tengok timah lain pun kuat juga. Timah lain dia belajar, dia tahu kosak apa. Dawak di timah ni kosak apa? Belajar ke tak? Saya tak belajar. Lepas tu jadi timah, saya pandai baca Fatihah, surah ngaji Quran saya pandai. Gitu. Boleh di timah lah. Sebab baca sedap. Ngaji pekohnya tak. Ni kata ada minggu lepas ustaz kalau ustaz kata bab kosak ni, kalau kita tanya tu imam tak luluh dia kata. Jangan duk kata gitu Apa kata dok lulunya, pandailah dia.
Oh, kita tanya hukum hak mudah-mudah pun tak nak jawab. Ni tanya, kosak ke apa tu imam? Tu imam doa Allahu Akbar. Kuat-kuat tu kosak ke apa? Tak boleh jawab dia tu. Oh, dulu kita kata kita duk tanya di satu-satu masalah. Mudah-mudah je. Allah tak nak jawab. Kalau tebing dijawab pun tak betul-betul pun dia kata. Maknanya tak ngaji. Ada setengah imam tak belajar fiqh. Dia hanya gantung kepada bacaan dia je. Fatihah dia comel, surah dia hafal Quran pula. Hukum fiqh belajar ke tak? Sepatutnya dia tu imam, hukum fiqh dia pandai. Makmum tanya tu imam lah. Saya ada masalah apa ni? Masalah haji. Tanya mutawif haji. Saya ada masalah apa? Tak boleh zakat. Pergi jabat zakat. Masalah apa dia? Masalah solat. Tanya tu imam solat. Kedap betul gitu. Kalau bab haji tanya orang bawa haji kerja dia. Kalau bab zakat, pergi tanya tu dalam pejabat zakat. Bab harta pusaka, orang kita tanya bahagian harta pusaka, bahagian faraid. Dia jawablah. Kita masalah kita bab semayang. Tanya tik masjid lah. Tu kerja dia. Ni tanya mengigal lalu dah tak reti. Tak malu kat orang gitu. Kita ada tu imam tanya bab solat, kalau kita bawa tak dia nak jawab. Tapi boleh duduk dalam keadaan gitu. Dah bila makmum ni tanya, Allah aku ni tak reti jawab bab solat, malu ke dirilah aku ni tu imam. Pergi belajar? Tak. Takkan belajar. Kalau orang ngajar di sejid dia pun dia lari. Dia takkan belajar. Sebab apa? Sebab dia dibayar gaji untuk jadi imam maghrib dan isyak. Bukan dibayar gaji untuk belajar. Jadi kerajaan ni kena tambah pula gaji pada tu imam. Gaji belajar menghadiri majlis kuliah maghrib. Kena bagi gaji suku pula. Baru dia duduk congok tunggu, dia tak lari. Sebab apa? Gaji dia elang dia hanya untuk jadi imam maghrib isyak. Tak ada gaji untuk dia belajar ilmu agama. Akhirnya pihak masjid lah pula yang buat ketetapan. Pihak masjid pula Imam Bilal mesti menghadiri majlis ilmu, tak boleh lari ke lain. Barulah Imam Bilal duk congok, jadi malu ke orang. Jadi macam budak lah, kena buat arahan. Tak ada macam budak gitu. Kita imam, kita Bilal, orang mengajar kita lari. Akhirnya pihak masjid yang buat ketetapan, mesyuarat, kita buat ketetapan. Imam Bilal kena duduk congok depan. Allah kata komang macam budak nakal ni. Budak nakal ni. Kena buat ketetapan, barulah dia duduk congok depan. Lepas tu lama ni mikir ke mana? Ini akhir zaman. Akhir zaman. Sepatutnya kita jadi imam, kita kuat belajar. Sebab apa? Sebab besar tanggungjawab. Hari tu kita belajar kodok-kodok amal kita seorang. Jadi tu imam, Allah kena belajar kau banyak lah ni. Dah dia tu imam, sepatutnya gitu. Ni dok. Tak ada orang ngajar dia lagi. Bila makmum tanya bab hukum fiqh, Allah malunya lah kena belajar dalam kan ni. Dah, kita tu imam. Siapa ke makmum tanya hukum solat, hak kita tu imam tak nak jawab, malu kena belajar. Tak ke? Buat gitu kerah gitu je. Dia kata kalau tanya tu imam ustaz kosak ke apa? Sudut tanya kata. Memang yalah. Allahu Akbar kena kosak zikir sama-sama tu. Wahok lah. Tapi itu pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Cuma hak pertengahan, hak ringan sikit, hak saya sebut minggu lepasnya pandangan Imam Zakaria Al-Ansari. Zakaria Al-Ansari, guru kepada Munajat Al-Haytami, guru kepada pengarang kitab Fathul Mu'in dan I'anatul Talib yang kita duk baca ni. Jadi kata Zakaria Al-Ansari, cukuplah bagi imam niat zikir ketika kuat di takbiratul ihram. Allahu Akbar tu dia niat solat. Tapi di hati dia perkuat tu sebagai zikir. Tak apa dah lah. Lepas tu takbir lepas dia tu takbir berpindah rukun, qiyam kepada rokok, apa berpindah tu kuat tadi tak niat kosak apa-apa dah. Itu hak agak pertengahan. Tapi kalau payah juga tu imam, imam kata dalam takbir kita nak niat kosak ta'aruk ta'ayyung, niat solat tu nak mari pula zikir-zikir ni, tak kira takbir sekali lepas. Apa tu imam? Takbir tak jadi, tak masuk niat zikir. Ada hak pula tu imam. Sebelum ni Allahu Akbar clear je tu imam.
Belajar niat zikir ni Allah lepas. Apa? Ha? Jadi waswah gitu. Bukan kosok taurut ayat clear. Lepas tu apa pula jadi tak jadi ni? Niat zikir tak masuk. Oh pula tu imam. Mazhab-mazhab yang lain tidak ada. Kuat-kuat sudahlah. Tak niat zikir, tak niat apa, tak ada apa-apanya. Kuat macam biasa. Tak ada kosak apa-apa. Itu kebanyakan mazhab lain lah. Gitu je lah. Gitu je. Tutup pulang pada masing-masing lah. Itu hak kita baca dalam kitab kita. Kemudian mengelepah, saya sebut mengelepah, kalau ada whiteboard, boleh tulis whiteboard ni, hak bab kosak tapi pergi pada perkara lain. Satunya berkaitan dengan kita menanggung Al-Quran. Kita apabila kita berhadas kecil ataupun hadas besar, haram menyentuh Al-Quran dan haram menanggung Al-Quran. Setuh ni jamaah haram. Tanggung ni maknanya kita tak jamah, tak sentuh. Contohnya kita masuk lidi bawah helaian Quran, kita pun angkat lidi. Ni saya buat tunjuk ni jari ni yang disentuh. Ni kalau kita kata lidi nunjuk Quran tu, kita masuk bawah, kita angkat. Sentuh ke tak? Tak sentuh sebab kita pegang lidi. Tapi dia panggil kita menanggung Al-Quran. Ada? Dia panggil menanggung Al-Quran. Kita berhadas kecil ataupun hadas besar, tiba-tiba Quran dalam beg. Quran tidak bersentuh dengan kita sebab Quran dalam beg. Tetapi dia panggil kita menanggung Al-Quran. Gitu. Kita dipanggil menanggung Al-Quran. Apa nak menanggung ni? Apa nak menanggung? Apa makna menanggung? Bukan menanggung, tu makna apa tu? Hak mak ayah tanggung anak belajar, tu lain tau. Tu tanggung juga tu, mak ayah tanggung anak belajar. Jadi orang kata apa? Kalau tanya kita, dah tanggungan berapa orang? Tu tanggungan berapa orang? Tu tanggung belajar tau. Tanggung belajar, tanggung makan. Tu lain ni. Ni mana bukan kita memegang Al-Quran. Kita tidak bersentuh dengan Al-Quran. Sentuh lain. Tak angkat sentuh, jamah je. Jamah haram. Tu bab sentuh. Hak jamah Quran sebab kita dalam keadaan berhadas ni. Hadas kecil, hadas besar samalah. Sentuh haram. Walaupun sentuh dalam keadaan berlapik. Kita ambil sarung tangan. Kita ambil kadang-kadang apa ni, kain, kita masuk dengan baju, kita ambil tuala, kita pun sentuh. Haram juga. Atas nama sentuh walaupun dalam berlapik, haram. Malaikat mazhab Hambali. Mazhab Hambali kalau ada berlapik gitu, tak haram dah, tak panggil sentuh dah. Itu mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i kita dah berlapik sekalipun, selagi uruh panggil sentuh, walaupun dah kadang berlapik, hukumnya tetap haram. Sebab kadang-kadang orang ni dia ambil kain, dia ambil kain, dia buat alah, lepas tu dia sentuh. Haram juga. Sentuh haram juga walaupun dalam keadaan ada lapik sekalipun. Ada lapik antara dia dengan Quran tu, hukumnya tetap haram. Itu sentuh jamuh. Sentuh jamuh ni bukan kata dibentuk ayat Quran. Ada orang salah faham. Dia kata saya sentuh bukan di tengah Quran, di tengah tu ayat, di tepi tu kertas kosong. Saya hanya sentuh di kertas kosong. Ada? Kan di tengah tu Al-Quran, di tepi tu kertas kosong. Jadi dia kata dia jamuh di betul kertas kosong. Tak sentuh di ayat Quran di tengah-tengah dalam tu. Dia sebut kata Al-Quran ni bukan kata tepi tu. Kulit pun haram sentuh. Kulit haram sentuh. Helaian dalam tu ada satu helai kertas yang tak ada tulisan apa-apa, ataupun ada satu helai kertas dia ada Asmaul Husna, nama Allah 99, bukan Quran lagi tu. Haram juga sentuh. Di dalam awal di depan Quran tu ada panduan Quran. Kan ni Quran molek-molek tu kan, Quran comel-comel tu kan, di belah hadapan tu dia ada panduan. Kalau warna gini apa maksud dia, dia ada panduan di hadapan. Di kertas panduan tu pun haram kita sentuh. Ada.
Ini diingat ke haram sentuh di tengah-tengah ayat ada. Mana hak lain-lain pun haram sentuh, termasuk kulit Quran pun haram sentuh, termasuk bekas Quran pun haram sentuh. Bekas kotak ataupun sarung yang Quran mahal-mahal tu dia ada kotak dia sendiri, dia ada sarung dia sendiri, maka haram kita menyentuh bekas ataupun sarung yang dikhaskan untuk Quran saja, yang mana ketika tu Quran ada dalam. Maka kita jamu dia punya sarung dia, Allah comelnya macam beldu. Mana beldu beldi bukan ni, beldu ni hok ialah hok macam comel tu lembut. Kita pun jamu haram. Sebab apa? Itu bekas dia, sarung dia, karung untuk Quran saja, dan di masa yang sama Quran ada duduk dalam. Kalau bekas tu Quran pun bubuh, kitab pun bubuh, kayu tu tak kira tu. Ni memang bekas untuk Quran saja. Lepas tu satu laginya, saat tu Quran ada dalam. Kalau bekas tu duduk suku, Quran duduk atas rehat, bekas tu kita main, kita pegang. Buat apa? Sebab dia duduk suku dah. Jadi bekas untuk Quran, saat tu Quran ada dalam, bukan kata kulit. Bekas tu pun haram kita jamuh. Tu sentuh dia panggil. Ni tanggung. Tanggung tak sentuh kita. Jadi tanggung Quran serta dia panggil dalam kitab, tanggung Quran serta mata benda. Dia panggil. Benda lain. Kalau kita buat misal mudah agak, beg lah beg. Beg ke, ni panggil ni, plastik tu ke, tak sentuh Quran tapi kita menanggung Al-Quran. Kosak kita apa? Tadi kita bawa beg tadi, wuduk kita ada. Pergi ngaji, balik ngaji, wuduk ada. Dalam perjalanan, wuduk batal. Mana kita berhadas kecil. Tapi kita menanggung Al-Quran. Kosak kita apa? Kosak tanggung beg, kosak tanggung beg serta Quran. Tidak kosak apa-apa ataupun kosak tanggung Quran. Apa juga? Kosak pikul galah beg lah kita kata. Kosak galah beg dan Quran. Tak kosak galah beg pun tidak, kosak galah Quran pun tidak. Yang keempat, galah Quran lah. Dia ada 4 kosak. Satu je yang haram. Kosak tanggung Al-Quran. Tidak kosak apa-apa pun tak haram dah. Jadi Quran dia galah beg, dalam beg ada Quran, ada kitab, ada pakaian sembahyang dalam tu. Tiba-tiba wuduk dia batal. Dalam hati dia tak ada apa-apa tak ada kosak apa-apa pun maka tak ada apa dah. Jangan kosak tanggung Quran saja. Kita kosak tanggung Quran serta dengan beg lah. Tak apa. Tak apa. Campur dua tu tak apa. Kalau kosak kita tanggung beg, tu lagilah tak apa. Jadi satu je haram. 4 kosak, satu je haram. Kosak apa? Kosak bawa Quran lah. Haram. Bawa Quran setengah beg, tak apa. Bawa beg, tak ada masalah. Tak ada kosak Quran. Tahulah kita ada kosak apa-apa, duk galah situ je lah tabahunya. Tak ada masalah lah. Jangan kosak tanggung Quran semata-mata. Memang dah kita tak akan kosak tanggung Quran dah wuduk kita tak ada. Kosak kitanya bawa beg. Ataupun tak ada kosak-kosak dia kata. Faham tak kosak ni? Aku tanya pula. Tak kosak wan ustaz. Saja aku tanggung beg dan Quran gitu. Alah kosak ni di hati kita ni lah. Sekarang ni duk galah beg, air semayang tak ada. Mu galah beg ke galah Quran tu? Quran ada dalam tu. Galah belaka lah, beg pun galah, Quran pun galah. Ada apa? Kamu kosak gapo? Tahu nak kosak gapo duk galah situ dah. Dia nak ketuk dia ketuk pergi Ada kosak apa-apa? Tak ada masalah. Tiba-tiba kosak gapo? Kosak bawa gapo? Galah gapo? Tanggung gapo? Kosak bawa Quran lah. Bukan Quran saja tu kan, dengan beg, dengan kitab, dengan baju dalam tu. Tak kosak bawa Quran. Biar. Tu haram lah. Tak ada lah kita kata pesen tu. Jadi 3 kosak tu, 1 yang haram, 3 tak apa. Tu kosak bawa Quran serta dengan mata benda yang lain. Dia mata benda lain, beg tu mata benda yang lain. Ada orang bawa pula, beg saja tak jadi. Dalam beg tu kena ada Quran retek, kena ada kain retek. Barulah mata benda tu adalah kain.
Kalau dalam beg tu hanya beg dan Quran, jadi beg tu bukan mata benda pula dah. Beg itulah mata benda yang bukan Quran. Tak. Dalam beg tu kena ada baju selai ke, ada buku lain ke, kitab lain ke, sutir ke, ada sapu tangan selai tak pada dalam tu. Barulah dia kat panggil Quran serta dengan mata benda yang lain. Apa dia? Kitab, baju, sapu tangan. Tak. Beg tu mata benda lain dah orang panggil. Beg tu sendiri tu mata benda dah. Tak payah kata ada benda lainnya. Memang dalam beg tu hanya ada Quran je. Hanya ada Quran je. Tak apa dah, sebab dipanggil kita menanggung beg iaitu mata benda dengan Al-Quran. Tu. Tetapi kita menanggung Quran serta mata benda ni, kita kosak menanggung mata benda saja ke Quran dan mata benda. Biarlah benda yang bersama dengan Quran tu benda yang menasabah sikit lah, dia lebih besar daripada Quran. Kita angkat meja. Kita angkat meja. Atas meja ada Al-Quran. Kita angkat meja, atas meja ada Al-Quran. Mana panggil ni? Tanggung Quran serta mata benda. Sebab kita tak sentuh dengan Quran. Kita angkat meja tidak bersentuh. Tapi kita angkat meja berarti kita menanggung Al-Quran. Tapi menanggung Al-Quran serta mata benda. Apa dia? Meja. Meja ni besar. Kosak kita tanggung meja. Kosak kita tanggung meja dan Quran. Tak ada kosak apa-apa, nak alih meja je. Tak ada masalah. Akad apa ni? Akad Quran lah ni. Haram. Jadi kalau macam reha tu. Reha, tahu tak reha? Bukan reha hok haji umrah tu. Tu reha lain tu. Tu haji umrah. Reha juga tu. Reha ni, reha ada kecil, ada besar. Kalau reha tu kecil, saya angkat reha bukan angkat Quran. Reha kecil. Pandangan muktamad tetap haram juga, walaupun kita kosak akad reha pun. Sebab reha tu kecil. Pandangan muktamad, pandangan da'i tak apa dah. Pandangan da'i, dia ambil, dia semayang dia tak ada. Dia ambil jarum seputung, dicocoh di Quran, ditikam Quran. Lepas tu dia pun angkat sebab dia nak belik. Ismail tadi nak belik. Jadi pucak dia lubang Quran kok, Quran marah dia tuan dia kan. Dia pucak, dia tikam di Al-Quran, dia pun angkat. Mu angkat apa tu? Angkat jarum. Yelah Quran naik tu, angkat jarum. Dah jarum dengan Quran mana besar. Tak biar. Kosak tanggung jarum. Ataupun kosak tanggung jarum dan Quran. Tak apa. Sebab kosak bukan Quran saja, ngejarum. Kadang muktamad haram kosak tanggung jarum pun. Sebab apa? Dah jarum kecil. Quran semuka surat. Tak jadi gitu. Tu khilaf ulama lah kalau benda tu kecil. Macam contoh tadi lah, kita masuk lidi bawah, kita nak belik, kita pun angkat lidi. Maknanya kita ni tanggung Quran serta mata benda iaitu lidi. Kosak angkat apa tu? Angkat lidi ni tak boleh. Sebab apa? Lidi tu kecil, Quran tu besar, haram semata. Itu pandangan muktamad lah. Pandangan tak apa, jarum pun tak apa dah. Jarum dengan lidi mana besar. Jarum kecil dengan lidi, jarum pun boleh dah. Kosak tanggung jarum, kosak tanggung lidi, tak ada masalah. Kosak tanggung reha walaupun reha kecil, tak ada masalah. Itu pandangan daif lah. Pandangan muktamad kena tengok benda juga. Ada ni. Yelah kita sani ngaji Quran, air semayang ada. Tengok-tengok ngaji, air semayang ni batal, wuduk batal. Lepas tu kita habis muka surat tu. Kita nak sama baca lagi, nak buat mana tu? Ke siuk. Siuk tak nak. Nak buat mana tu? Tu dicocoh lidi kat bawah dia akak. Tu panggil apa? Menanggung. Saya tak setuh Quran. Lidi yang kena dengan Quran, saya angkat lidi. Betul lah tidak sentuh. Dia haram bukan sentuh Quran saja, tanggung Quran pun haram. Tu panggil tanggung lah tu. Tapi saya bukan angkat Quran, saya angkat lidi. Lidi dengan Quran, lidi halus tak badan. Quran nak tu lidi. Tu pandang muktamadnya tak boleh lagi, haram. Melainkan tak sudut tanggung lah. Buat mana? Kita ambil lidi, kan lidi tu depan dia tajam sikit kan. Kita pun tekan ke atas, kita pun tolak. Tak ada.
Oh ni belek Quran dah betul ni, belek kau ni, dia kena belek kau ni lah. Tahu? Belek kau ni macam buku Rumi. Dah habis muka surat kan? Belek daripada sebelah sini, belek buku Rumi. Kalau belek Quran, kena belek alik ni lah. Mana? Dia ambil lidi, dia tekan atas layang tu, dia pun tarik. Tarik. Mana apa ni? Dia tidak menanggung Quran sebab di atas Quran. Menanggung ni lidi duduk bawah. Ni lidi duduk atas. Tak panggil menanggung, dia panggil tekan. Lepas tu tekan, lepas tu pun belek. Boleh baca pula. Tak tahu. Sekarang ni awak tanggung ni masuk lidi dalam. Tak ada lidi. Ni kita ni helayang dia kan, helayang. Kita boleh di atas, kita pun belek. Ni jari sentuh, bukan jari lidi. Faham tu? Abang kita tanggung ke tidak? Tidak tanggung sebab lidi di atas. Dah kita memang tidak sentuh dengan Quran, lidi yang sentuh Quran kan. Dia panggil apa? Tak tanggung. Boleh buat gitu. Kalau belek lah, belek ke dah. Tak cakap nak tuah takutnya. Tak ada apa. Lepas tu kan ambil semayang lah tak jadi kan. Dia kata Allah malah lah nak ambil semayang. Sebab apa? Sikit lagi nak baca yang bukan banyak pun. Nak sampai dekat tanda ain tu nak berhenti lah. Dia malah ambil semayang. Jadi kalaulah Quran serta mata benda macam reha tu tengoklah. Sama juga dengan bantal. Bantal samalah. Tapi ni orang ngaji tak bantal dah ni tau. Dia dah pakai bantal kan. Kalau bantal tu besar tak apa lah. Kita angkat bantal. Kita bukan angkat Quran. Angkat bantal dan Quran tak apa. Tak kosak apa-apa pun angkat bantal pun tak angkat Quran dah tak apa-apa. Angkat apa tu? Angkat Quran haram. Kalau bantal tu besar. Tengoklah. Tengok munasabah lah. Mata benda tu biarlah lebih besar daripada Al-Quran lebih. Satu laginya hak berkaitan dengan orang yang berhadas besar membaca Al-Quran. Orang yang berhadas besar membaca Al-Quran. Mana contoh orang berhadas besar membaca Al-Quran? Orang haid, orang nifas, nak makan nasi, nak minum air, nak tidur, Bismillahirrahmanirrahim. Dia kan gitu. Dah Quran ke tak? Quran ni satu huruf qaf, bahasa besar haram, tak boleh baca. Alif lam mim, tiga huruf tak boleh baca kalau keadaan berhadap besar. Lepas tu Bismillahirrahmanirrahim, satu ayat tu hidup baca dan keadaan berhadap besar haid dan nifas haram. Orang haid dan nifas membaca Al-Quran walau satu huruf. Ini satu ayat Bismillahirrahmanirrahim, satu ayat daripada ayat Al-Quran. Tiba-tiba orang haid nifas berhadap besar dibaca Al-Quran. Haram jikalau kosaknya membaca Al-Quran. Haram jikalau kosaknya membaca Al-Quran serta zikir. Kosak zikir tak apa. Tidak kosak apa-apa pun tak apa. Dia ada 4 kosak. Satu kosak Quran, satu Quran dan zikir, satu kosak zikir saja, satunya tidak kosak apa-apa, 2 haram, 2 tidak haram. Kosak Quran haram sebab dia haid dan nifas. Kosak Quran dan zikir, kosak Quran lagi haram walaupun Quran dan zikir. Tadi kita tanggung mata benda, kosak tanggung mata benda pun tak apa, kosak tanggung Quran sekaligus pun tak apa. Ini tak boleh. Kosak baca Quran retek, kosak zikir retek, haram lagi. Tidak kosak apa-apa Dah Bismillahirrahmanirrahim, sokmo dah. Nak makan, mulutnya akan terkatalah Bismillahirrahmanirrahim. Nak buat kerja gapa-gapa, keluarlah di mulut Bismillahirrahmanirrahim. Dah Quran tu awak haid ni, awak kosak Quran. Dah kosak zikir. Tahu tu bik mulut gitu je. Panggil apa? Terlancar lidah dia panggil. Ada terlancar lidah. Kan kita kan nak buat je Bismillahirrahmanirrahim. Nak buat je Bismillahirrahmanirrahim. Dia jadi macam terlancar lidah gitu je.
Tak ada kosak apa-apa. Tak apa. Kosak zikir. Apa zikir? Bacaan yang disunatkan kepada kita sebelum kita buat benda hak baik, katalah bismillah dulu. Walaupun kita haid, walaupun kita nipah, nak buat benda baik pun disunatkan kata bismillah dulu. Jadi kita pun baca bismillah. Kenapa? Kerana zikir yang disunatkan kepada kita, baca dulu sebelum kita buat benda baik. Kita pun bismillahirrahmanirrahim sebab saya nak buat kerja baik ni. Disunatkan kata bismillah dulu. Dia awak haid ni, awak kosak Quran. Kosak Quran apa tak boleh sebab saya haid nipah. Jadi kalau kosak Quran jelas nyata haram. Kosak Quran dan zikir masih lagi haram. Tidak kosak zikir saja tak apa. Tidak kosak apa-apa pun tidak apa. Dia walaupun tidak kosak zikir tapi dia tidak kosak Quran. Kenapa tak haram? Sebab kita ni kita orang yang tidak ada hadas besar ni. Tak ada hadas besar. Kita baca je ayat Quran, kosak ke tak kosak, hukumnya baca Quran. Dia gitu je. Ni kita tak ada benda-benda, tak ada benda yang menyekat ni. Yang menyekat baca Quran adalah hadas besar. Hadas kecil tidak menyekat baca Quran. Hadas kecil hanya tak boleh sentuh, tak boleh tanggung saja. Hadas kecil tidak terhalang baca Al-Quran. Hadas besar tak boleh baca Quran. Hadas besar tak boleh baca Quran. Jadi kalaulah ada hadas besar, kita baca ayat berbentuk Quran, selagi tidak kosak Quran, tak hukum baca Quran. Sebab kita ada benda yang menyekat, sarif, haid dan nipah. Ada pun kita tak ada benda ni. Tahu? Orang pun sama lah juga. Kata kita sebab apa? Kalau ada haid nipah, sejik bisa naik. Maknanya tak ada benda-benda kita ni semua, tak ada benda. Sebab orang berhadas besar kan haram duduk masjid kan. Kita tak ada benda-benda ni. Kita baca je bismillahirrahmanirrahim, terlancar di lidah sekalipun, tak ada kosak zikir, tak ada kosak Quran, hukum kitanya baca Quran, boleh pahala Quran. Gitu je. Dan kita terlancar lidah juga ni. Nak akak je bismillahirrahmanirrahim, nak letak je bismillahirrahmanirrahim, kita tak ada kosak apa-apa pun, hukum kita baca Quran, boleh pahala Quran. Kalau pun tidak kosak apa-apa. Tapi kalau ada di kita ni haid, ada di kita ni nipah, kita baca bismillahirrahmanirrahim, selagi tak kosak Quran, tak hukum baca Quran. Sebab begitu? Sebab ada benda yang tak boleh baca ni. Sebab apa mau baca? Tak ada kosak apa-apa, tak hukum baca Quran. Kosak Quran dan zikir haram sebab ada kosak Quran. Gitu je. Samalah juga orang haid nipah dibaca Al-Quran, kosaknya apa? Kosaknya mengajar. Tak apalah. Kosaknya kosak mengajar. Dia anak murid dia ngaji Quran, maka dia pun betul lah hak manuk salah tu. Betul, baca dah Quran. Tapi kosaknya apa? Kosak mengajar. Tak apa, kosak taklim. Kosak mengajar. Bukan kosak Quran, kosak mengajar. Lepas tu nak kosak warna mengajar. Orang ada haid nipah, dia faham lah nak kosak warna. Kita tak ada benda nak kosak warnanya. Kosak mengajar ni bukan kosak Quran. Dan kita bukan berhadap besar. Tak ada timbul benda gitu. Tak ada, orang ada benda yang menyekat dia daripada baca Quran haid nipah. Jangan kosak Quran, kosak mengajar boleh. Dia buatlah kosak mengajar dia nya. Kalau sekarang haid nipah tak ada. Lepas tu kita mengajar budak ngaji Quran. Aku kosak mengajar ni. Aku kosak, tak tubik lah kosak mengajarnya. Haid nipah tak ada. Cuba kalau haid nipah ada. Awak tak boleh baca Quran haid nipah. Saya bukan kosak Quran, saya kosak mengajar. Okey. Boleh lah mari kosak tu. Sebab memang di dia tu ada haid nipah. Kalau tak ada haid nipah, orang lelaki haid nipah tak ada, cuba nak kosak mengajar, boleh ke tak? Nak kosak mengajar haid nipah tak ada, tak marilah kosak tu. Ke mana? Ni ustazahnya tak boleh ngaji Quran sebab dia haid. Anak murid mari nak ngaji, balik ambil mokcik haid. Mokcik kalau mokcik tu tak haid dah. Ustazah lah. Kalau mokcik tu tak ada haid dah. Balik ambil ustazah haid. Tak boleh ngajar. Lama tu kering lah haid ustazah. Mari ngaji ustazah boleh ngajar dah ni, haid kering dah. Maaf lah ustazah, pula haid. Kata nak ngaji wan. Dah mai dah gila haid. Baik pula 15 hari pula. Pakai tak ngaji putus anginnya. Boleh ngaji gitu? Celang-celup ngaji. Hok jenis malah dah. Celang-celup pula pakai dok dah lah.
Dah duk gilih hi otu hi oni hi otu hi. Mana kosak mengajar, tapi sentuh tak boleh. Jadi kalau ustazah tu tak ingat Quran, dia kena anak murid lah belek. Ustazah saya ngaji sini. Dia pun belek muka surat dia untuk ustazah tu. Ustazah tu pun tengok. Anak murid dia baca salah, dia tegur lah. Tegur dengan baca Quran lah. Salah mek. Mek tu pun ulang. Salah lah kita mek dah ustazah baca, betul kan? Ustazah dia baca, ustazah hik hari ni. Salah. Lepas tu, salah. Dah nak betul kan? Kena baca lah. Baca berapa kali? Tak kira lah berapa kali kalau anak murid itu hak jenis dok tu mana, sekali baca dia boleh ikut dah. Kalau anak murid hak jenis slow sikit itu, sekali baca tak ikut lagi. Baca 2 kali ke? Baca 3 kali ke? Sampai anak murid tu boleh betul hak dia baca. Tak ada masalah cak kali pun. Tapi kosaknya, kosak mengajar. Ataupun tidak kosak apa-apa. Mana? Tu bab lain pula tu. Tu bab nak panggil Quran ke dak, nak tanggung ke dak. Tu bab sentuh ni cerita bab baca. Bab baca. Bab sentuh Al-Quran lain, bab baca lain. Mana ustazah ni sentuh Al-Quran tak boleh. Mana tadilah, mana anak murid dia kena belek muka surat, tunjuklah hak mana hak dia baca. Siap anak murid tu, anak murid lain pula mari pula anak murid tu belek. Ustazah saya baca sini. Mana nak sentuh tak boleh. Yang kata saya kosak bukan sentuh Quran, sentuh kitab. Dah jadi. Sentuh tak boleh. Hanya baca, kosak, mengajar. Dia hak banyak baca Quran, yang tidak kosak Quran adalah perempuan yang hafaz Al-Quran. Perempuan hafaz Al-Quran, dia kena mengulangi baca Al-Quran untuk jaga ingatan dia. Kalau dia tak baca Quran seminggu kena haid, tak baca Quran sebulan kena nipah, habis Quran dianya. Maka dia mengulangi Quran yang dihafaz, kosaknya jaga ingatan. Jangan kosak Quran. Kosak jaga ingatan semata-mata. Ataupun tidak kosak apa-apa, terlancur lidah je baca, maka tak haram. Yang haramnya kosak Quran saja, ataupun Quran retek, zikir retek. Quran retek, jaga ingatan retek. Quran campur dengan mengajar retek. Ada kosak Quran walaupun tidak sepenuhnya kosak Quran, tapi ada kosak Quran walaupun campur kosak zikir, walaupun campur dengan kosak jaga ingatan hak hafazan Quran dia, ataupun campur dengan kosak mengajar, hukumnya tetap haram. Jadi 2 kosak haram, 2 kosaknya tidak haram. Mana haramnya? Kosak baca Quran saja haram, Quran dan zikir haram. Zikir saja ataupun jaga ingatan Quran yang kita hafaz saja, ataupun mengajar saja tak apa. Tidak kosak apa-apa pun tak apa. Jadi ada 4 kosak, 2 yang haram, 2 yang tidak haram. Adapun tanggung Quran serta mata benda tadi, 3 kosak tidak haram, 1 kosak saja haram, iaitu menanggung Quran. Tanggung Quran serta mata benda tak haram dah. Orang haid nipah baca Quran serta zikir masih lagi dihukumkan haram. Ada 4 kosak. Sama dengan hak pembicaraan kita, hak berkaitan dengan makmum tegur imam ataupun imam memperkuatkan bacaan, dia pun ada 4 kosak juga. Jadi minggu depan baru kita baca di watabatulu biharfaini walau zahara fi tanahnuhin li ghairi ta'azzuri qiraatin wajibatin kafatihatin. Tanahnuh apa ni? Berdehem. Dalam ni dia terjemah berdaham, dia terjemah berdeham. Ini di antara perkara yang membatal solat adalah berdehem. Ni bukan kitab Fatul Mu'in saja, kitab kecek-kecek pun didatangkan di antara perkara yang membatalkan solat adalah berdehem-dehem. Kalau kita tengok kadang-kadang tu imam sekarang ni ada apa-apa berdehem sokmo-sokmo. Mana apa ni, tak mengaji fiqh lah kalau ada yang seumpama tu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.